Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah berawal dari perjalanan udara menuju kota New York yang terasa sangat mencekam akibat badai besar yang menghalangi pesawat. Di tengah perjalanan, pramugari bernama Alice yang memang tugasnya untuk melayani penumpang mencoba untuk menenangkan suasana, sementara badai masih melanda perjalanan mereka. Merci à tous pour votre patience. Il semblerait qu'on ait encore du trajet à faire avant de sortir de là. Sementara badai melanda, seorang penumpang berwajah pucat yang merasa panik memanggil bantuan untuk menyampaikan sesuatu yang ganjil. Merasa dipanggil, Alice yang tidak mau membuat penumpang lain ikut panik. Alice pun menemui penumpang itu dan mencoba menenangkan keadaan dengan menawarkan selimut kepadanya. Je peux vous offrir un casque ou un oreiller, une couverture? Sac? Dans quel porte-bagages? Non, dans ma valise. Je vous assure que ça ne fait pas partie de ces plans. Vous êtes... Di sisi lain, seorang pilot bernama Ryan dan Jack terlihat santai dan bergurau di tengah badai yang sedang terjadi. Meskipun mereka sendiri tidak menyangka akan adanya badai yang begitu besar melanda mereka. Sehingga mau tak mau mereka yang sudah terlanjur berangkat harus menghadapi malam yang buruk ditemani sebotol kopi hangat di samping mereka. Je sais pas encore. Oui, et ces vols intérieurs de nuit sont aussi un cauchemar. Je pense pas qu'ils étaient au courant. Singkat waktu, seorang penumpang cewek bernama Anna yang sedang duduk di kelas 1 terlihat khawatir. Tadeus yang kebetulan berada di kursi sebelahnya menyadari sikap Anna seperti orang linglung. Dia pun menegurnya, lalu mengenalkan dirinya kepada Anna yang kemudian membuat Anna sedikit lega. Je m'appelle Thaddeus. Vous inquiétez pas. Kembali kepada Alice yang sedang berdebat dengan Liam hanya karena Alice yang merasa heran dengan sikap para penumpang yang tidaklah terlihat biasa. Sehingga Liam yang tidak mau tahu mengalihkan pembicaraan sambil tertawa membahas tentang pekerjaan mereka sebagai burung udara selama 3 tahun. Ça doit pas être le fait de voler, c'est plutôt le fait d'être coincé dans un tube de métal. Peur de beaucoup de choses, mais voler n'en fait pas partie. Namun tak lama Alice tertawa, lagi-lagi penumpang laki-laki berwajah pucat memanggilnya. Hingga kemudian Alice yang menghampirinya terkejut ketika si wajah pucat berteriak ketakutan karena melihat bayangan sosok perempuan di luar pesawat. S'il vous plaît, regagnez votre siège, d'accord? Monsieur, ne fermez pas la porte. Benar saja, keadaan yang sebelumnya sedikit lebih tenang seketika berubah jadi mencekam akibat ulah penumpang berwajah pucat yang mengamuk seperti orang kesurupan. Melihat itu, Tadeus yang bertubuh kakar langsung bertindak untuk menenangkan si wajah pucat dengan mengikat kedua tangannya, lalu dibawa ke kursi depan tempat duduk Tadeus agar bisa mengawasinya sambil menunggu Alice mencari obat penenang untuk si wajah pucat sementara waktu. Liam, appelle le commissaire. Aval, ça va te calmer, d'accord? Vous avez besoin d'aide? Non, tout va bien, d'accord? Je suis maréchal de l'aéroport. Masih di dalam pesawat, seorang ciwi bernama Danica yang merasa penasaran dengan apa yang terjadi bertanya kepada suaminya tentang hantu. Suaminya yang tak mau Danica khawatir, dia menjawab jika apa yang terjadi pada penumpang pucat itu adalah sebuah halusinasi yang tidaklah nyata. Peut-être bien qu'il a cru en voir un. Mais franchement, je voulais juste aider. Oui, je sais, mais tu devrais... Singkat waktu, di saat suasana sedikit tenang, Alice bersama Liam memberikan air dan kopi kepada semua penumpang. Pada saat Alice tiba pada giliran seorang cewek tua yang sedang duduk di samping laki-laki, Alice dibuat kebingungan dengan sikap cewek tua yang tiba-tiba meminta makanan kepada Alice, yang dimana pada saat itu belum waktunya untuk makan-makan. Tak punya pilihan lain, Alice yang terus didesak memberikan makanan salad kepada ciwi tua tersebut. Yang dimana kemudian semua dibuat terkejut setelah melihat ciwi tua yang memakan salad dari Alice seketika muntah keluar belatung. Regarde les autres salades. Madame, vous allez bien? Apportez une serviette.
Liam yang mulai panik menelpon Ryan untuk memberitahu keadaan di belakang yang sudah mulai ketakutan akibat makanan yang tiba-tiba membusuk. Mendengar perkataan Liam yang begitu panik, Jack menyuruh Liam untuk menelpon bandara supaya menyiapkan makanan. Hingga kemudian setelah Liam selesai menelpon pilot, pesawat mengalami guncangan yang hebat lalu jatuh menukik ke bawah akibat mesin yang mati total. Très bien, il faut garder le nez en l'air. Garde les yeux. Mayday, centre JFK, ici. Sungguh sangat menakutkan bagaimana tidak pesawat yang sebelumnya masih mengudara tiba-tiba mengalami kegagalan mesin akibat badai yang tiba-tiba datang dan membuat semua para penumpang histeris ketakutan. On est trop loin, ça marchera pas. Untung saja sebelum pesawat hancur lebur, pilot masih bisa mengendalikan pesawat yang mengalami kegagalan mesin kembali terkendali. Sehingga mereka yang sudah lama di dalam badai bisa keluar, yang kemungkinan besar menurut saya mereka tidak akan bisa lolos dari bencana tersebut. Je te laisse commencer. C'est vrai que tu vas voir plein de choses que t'as encore jamais vues. Singkat waktu setelah badai sedikit reda, Liam dan Alice yang baru saja merasa lega mendapat panggilan dari para penumpang yang meminta bantuan untuk diperiksanya. Tanpa berlama-lama mendengar bel berbunyi, Liam yang ingin memastikan penumpangnya baik-baik saja memeriksanya untuk diberi pertolongan pertama. Faire en sorte que tout le monde reste calme et à l'aise. On va voir si on peut rendre ce vol. Sementara Anna yang terluka hidungnya akibat guncangan badai pergi ke kamar mandi pesawat. Setibanya di dalam kamar mandi, Anna yang bercermin melihat lukanya seketika terkejut melihat sosok perempuan yang meminta tolong sambil membawa bayi yang muncul di belakangnya. Quoi? Je ne comprends pas ce que vous dites. Madame, Melihat itu, Anna yang ketakutan ingin keluar membuka pintunya, namun entah kenapa tiba-tiba pintu rusak tidak bisa dibuka. Sehingga Thaddeus yang mengetahui ada orang di dalam langsung menyuruh Alice mengambil besi untuk mendobrak pintu tersebut. le mécanisme de verrouillage ne fonctionne pas bien. Je l'ai vue, elle était enceinte. Je pouvais plus respirer. Di sisi lain, Ryan yang merasa tidak aman akibat badai yang terus mengejarnya mencoba menghubungi bantuan untuk keadaan darurat. Namun tak ada satupun bantuan yang menjawab telepon mereka, yang kemungkinan besar sinyal mereka terputus akibat badai tersebut. Toujours en plein milieu. Même si on voulait prendre une autre route. Le message est sorti. Les coms sont en panne et le pilote automatique aussi. Merasa ada yang tidak biasa, Alice menemui Kapten Jack memberitahu apa yang terjadi. Kapten Jack yang merasa semua itu adalah hal biasa berkata kepada Alice untuk tetap tenang. Sementara Kapten sendiri akan berusaha sebisa mungkin melewati badai. Un excellent travail, c'est juste qu'on fait ce qu'on peut ici. Hingga kemudian ketika Alice hendak kembali ke belakang, Kapten melihat sesuatu seperti manusia berada di dalam badai tersebut. Mendengar itu, Ryan yang tidak melihat apapun menganggap Kapten Jack hanya mengantuk dan butuh istirahat. On traverse le pays et regarde ce qu'on traverse. Je sais, j'ai juste... Singkat waktu, para penumpang yang berbeda pendapat satu sama lain berdebat di belakang akan penyebab mereka yang merasa ketakutan. Namun belum lama mereka membicarakannya, sosok itu datang kepada Danica yang sedang mendengarkan musik lewat handset untuk meminta bantuan kepadanya. Danica yang mengira itu suara suaminya yang memanggilnya melepas handsetnya dan bertanya kepada suaminya. Entah apa yang terjadi kepada Danica yang tadinya terlihat biasa saja, tiba-tiba dia terlihat dingin berjalan menuju kamar mandi. Prenez soin de la laisser ouverte, d'accord? Setibanya di dalam, Danica menghadap cermin yang kemudian dia juga melihat sosok yang sama seperti yang dilihat Anna sedang mengikutinya hingga Danica kembali ke tempat duduknya. Suami Danica yang kebingungan bertanya kepada Danica, namun Danica yang masih tidak percaya apa yang dia lihat segera meminta obat yang kebetulan ada di dalam tas suaminya di atas tempat duduk mereka. T'as un cachet pour la tête? Ouais. Tu trouverais
Singkat waktu, Danica yang menangis akibat ketakutan melihat hantu di rak bagasi seketika dituduh berhalusinasi oleh seorang lelaki botak yang berada di sampingnya. Lelaki itu juga mengatakan jika Danica juga harus dikurung seperti si wajah pucat demi ketenangan para penumpang lain yang sudah mulai ikut panik. Mendengar ucapan itu, suami Danica yang tidak terima dengan perkataan si botak ingin memukulnya. Namun dilerai oleh Thaddeus dan lainnya. En temps normal, je suis pas un enfoiré. C'est juste que je veux atterrir. Chose bizarre et incompréhensible ici. Je sais pas ce que c'est. Que vous allez faire, c'est rester bien assis et vous taire. Est-ce que c'est... Tidak sampai di situ, mereka yang masih saja berdebat saling menyalahkan satu sama lain tiba-tiba terkejut melihat makhluk dengan mata sebelah dan berkepala botak keluar dari depan. Kemudian berjalan mendekati Thaddeus sambil berteriak seakan memberitahukan sesuatu yang sampai saat itu masih menjadi misteri di pesawat tersebut. On doit faire un atterrissage d'urgence maintenant. Asseoir juste pendant une minute. Tu m'inquiètes, Alice. On va atterrir. Merasa takut dengan keselamatan para penumpang, Alice menemui Kapten dan Ryan untuk segera mendaratkan pesawat secepat mungkin, karena keadaan yang semakin memburuk telah terjadi. Mendengar itu, Kapten yang kemungkinan besar tidak percaya sekaligus tidak bisa mendarat darurat akibat badai menyuruh Alice untuk tetap tenang dan tidak terlalu percaya kepada tahayul selama dalam perjalanan yang kemungkinan masih lama. L'avion est hanté, mais tu entends ce que tu... Ian yang terlihat agak bengong seketika kesurupan, mukanya berubah dan langsung menyerang Kapten dengan mencekik lehernya. Sehingga pesawat yang tadinya normal saja seketika itu menjadi oleng tak terkendali akibat autopilot tidak berfungsi. Untung saja sebelum pesawat kebalik, Thaddeus segera datang menarik Ryan hingga pingsan. Quelque chose qui cloche, on est tous d'accord là-dessus. Ça marche plus depuis la panne de courant. Thaddeus yang sudah percaya jika ada kejanggalan dalam pesawat segera mencari tahu ada apa sebenarnya makhluk itu meneror mereka. Anna dan Danica yang kebetulan sudah pernah melihat makhluk itu berada di ruangan seperti garasi menjelaskan kepada mereka semua jika makhluk itu hanya meminta bantuan untuk balas dendam kepada seorang pembunuh yang kebetulan memang berada di atas pesawat tersebut. Être le seul. J'ai vu quelque chose de très bizarre sur mon écran. Et je suis tombée contre le sol. J'arrivais pas. Et là, quelqu'un a écrit meurtre à l'extérieur de... Tanpa pikir panjang lagi, Thaddeus yang ingin semuanya terungkap menyuruh semuanya kembali ke tempat duduk mereka masing-masing. Sementara Thaddeus sendiri akan pergi memeriksa ke bagasi. Danica yang diteror untuk diminta bantuan oleh makhluk itu tidak mau tinggal diam. Hingga kemudian lainnya juga ikut dan membuat Thaddeus tak punya pilihan lain selain membiarkan mereka ikut memeriksa ke garasi. Que t'as quelque chose à voir avec ça. Tu vas avoir affaire à moi. Une femme et ma gamine, pour finir mes jours ici. Si c'est en allant là... Je l'ai vu. Je vais pas rester assise ici en attendant que quelqu'un... Setibanya di garasi dengan sedikit penerangan, Thaddeus dan lainnya yang sedang memeriksa terkejut melihat seperti jejak darah dan usus menuju ke sebuah tas yang kemudian mereka mengambil tas tersebut lalu memeriksanya. Disparu. Oh bon sang, c'est... Qu'est-ce que c'est? Elle. Sungguh tak disangka bagaimana bisa seorang kapten yang saya kira adalah orang baik, ternyata tak lebih dia adalah pembunuh berantai yang sangat sadis. Thaddeus yang tak menyangka dengan itu semua langsung emosi dan membawa tas itu kepada kapten. Setibanya di kokpit pesawat, kapten yang ditanya oleh Thaddeus masih saja tidak mengakui perbuatannya. Hingga Thaddeus yang sudah muak menodongkan pistol tepat mengarah kepala kapten. Merasa panik takut kebohongannya terbongkar, kapten lalu membanting setir hingga membuat pesawat oleng lagi dan membuat mereka jatuh semua. Arrêtez vos conneries. Vous pouvez pas me parler comme ça. Trouvé dans votre sac. Jack. Que vous lui avez fait? Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais... Sementara di belakang bersamaan goncangan pesawat, para penumpang yang ketakutan dirasuki oleh roh makhluk itu satu persatu, yang kemudian makhluk itu merasuki Danica langsung mencekik kapten. Vous savez qui je suis?
Singkat waktu, Tadeus yang berhasil mengikat kedua tangan kapten membawa ke belakang. Kapten yang terus berbohong akan perbuatannya membuat Tadeus sangat marah. Hingga tak lama mereka berdua adu bacot, pesawat tiba-tiba mengalami goncangan lagi dan membuat Tadeus terjatuh lagi. Sementara kapten yang sudah bisa melepas talinya seketika terkejut melihat kedatangan makhluk dengan bayinya yang berjalan mendekatinya. Hingga setelah kedatangan makhluk itu, kapten yang takut dibunuh mau mengakui perbuatannya. Je suis vraiment désolé, je sais pas. Mais au fond de moi, j'ai adoré. Namun entah kenapa makhluk itu masih mengulur waktu dan membiarkan kapten tetap hidup. Sehingga membuat Tadeus yang meskipun badannya kekar tetap saja masih kalah meskipun dibantu suami Danica untuk menangkapnya. Untung saja ketika kapten yang hendak akan menembak Tadeus, makhluk datang lagi dan mengarahkan pistol ke kepalanya kapten sendiri. Apakah kapten sudah modar? Tentu saja belum, karena pistol yang ditembak di kepalanya tadi itu hanya ilusi. Namun meskipun dia masih hidup, makhluk itu muncul lagi dan langsung menyeret kapten keluar pesawat dan akhirnya kapten benar-benar sudah modar. Singkat waktu, Rian yang berusaha mendaratkan pesawatnya secara darurat menyuruh semuanya memakai sabuk pengaman. Hingga kemudian setibanya di bandara, pesawat terpaksa mendarat tanpa roda dikarenakan sebagian mesin mati. Yang penting penumpang bisa selamat meskipun pesawat itu bisa berhenti ketika menabrak sebuah kaca bangunan di sekitar bandara. Dan akhirnya film pun selesai. Gimana menurut kalian? Apakah film ini cukup menghibur? Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.